Sejumlah RM385.5 juta diperuntukkan untuk inisiatif baru kerajaan negeri bagi meringankan beban para penerima. Bantuan RM300 sebulan yang dibayar secara berfasa itu bakal memanfaatkan 100,000 penerima. Bermula Isnin lalu, seramai 72,058 ketua isi rumah KIR miskin dan miskin tegar yang berdaftar dalam sistem e-Kasih setakat tahun lalu telah menerima manfaat ini. Setiap penerima mendapat bantuan tunai RM300 sebulan hingga Disember ini. Ini membuktikan bahawa kerajaan peduli masalah rakyat, terutama mereka dalam golongan miskin tegar dan miskin. Kita nampak keadaan kos barang yang tinggi dan sebagainya, maka kerajaan membantu rakyat meringankan bebanan mereka. Dato' Haji G ditemui pemberita selepas pelancaran Syukur 2025 di Tuaran. Pembayaran Syukur dibayar dalam 4 fasa melibatkan bayaran untuk 3 bulan berjumlah RM900 bagi setiap penerima. Fasa pertama bagi Januari hingga Mac diagi bermula 17 Februari lalu. Fasa kedua pula untuk April hingga Jun, fasa ketiga Julai hingga September dan fasa keempat Oktober hingga Disember. Semakan penerima dan pembayaran boleh dibuat melalui laman web tertera. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT merancang untuk menawarkan pengajian undang-undang di Institut Pengajian Tinggi IPT yang sesuai di Sabah. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, cadangan tersebut telah dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Beliau berharap kerajaan negeri akan mempertimbang penawaran bidang pengajian tersebut termasuk bidang-bidang lain yang belum ditawarkan di IPT di negeri ini. Bagi menjayakan perancangan tersebut, KPT akan mengambil beberapa pendekatan termasuk bekerjasama dengan universiti lain yang menawarkan pengajian undang-undang. Saya telah pun mendapat maklum balas daripada pihak TUN untuk kerajaan mempertimbangkan supaya kursus perundangan, dan saya juga telah menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengannya dan peraturan-peraturan dan termasuk juga langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kita akan lihat dari segi kursus undang-undang itu apakah pendekatan dan cara yang terbaik untuk kita laksanakan, sama ada kita mempunyai program kerjasama dengan universiti yang sudah sedia ada menganjurkan program undang-undang itu ataupun kalau ada proses lain. Datuk Seri Dr. Zamri menyatakan demikian kepada media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Musa mengenai perkembangan pendidikan tinggi negara, khususnya di Sabah, selain menjelaskan dasar-dasar berkaitan pendidikan tinggi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siap sedia menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-17. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Datuk Harun berkata pihaknya telah membuat persiapan dari pelbagai aspek bagi memastikan PRN Sabah berjalan lancar. SPR pada dasarnya telah pun bersiap siaga. Semua jentera telah pun di peringkat akar umbi telah pun bersedia. Dan kami bersedia untuk melaksanakan pilihan raya pada bila-bila masa, dan insyaAllah urusan ataupun perkara yang berkaitan dengan persiapan ini akan terus kami laksanakan bagi memastikan apabila Dewan Negeri dibubarkan, kami mampu untuk melaksanakannya. Datuk Seri Ramlan menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menzahirkan ucapan tahniah kepada Tun Musa atas pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-11 berkuat kuasa 1 Januari lalu. Tunku Mariam Sultan Iskandar berkenan mencemarduli menyempurnakan pelancaran dapur kita-kita di KK. DKK mula beroperasi Disember tahun lalu dan didaftarkan sebagai pertubuhan bukan kerajaan NGO dikenali Persatuan Kebajikan Dapur Kita. Dalam sidang media, Tunku Mariam memuji usaha DKK menyediakan bantuan pek makanan setiap Isnin hingga Sabtu kepada golongan memerlukan.
Ini adalah satu tujuan yang baik, amat baik, membantu orang yang kurang berkemampuan ya. Esok kami ke Ranau untuk saya jumpa teman-teman saya Malim Gunung. Jadi saya minta Datuk Jade dan teman-teman tolong buat apa yang perlu untuk membantu kebajikan mereka dan juga untuk orang yang kurang berkemampuan juga di Kampung Sagindai di Ranau. Setakat semalam, lebih 13,000 pek makanan diagihkan kepada golongan memerlukan termasuk di hospital, masjid dan kolej. Agihan dilaksana dengan bantuan 300 sukarelawan. Terdahulu, Tunku Mariam berkenan menyempurna gimik menyiram pokok sempena ulang tahun ke-25 Jubli Perak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerima kunjungan Tunku Mariam di kediamannya di Serigaya. Kunjungan bersempena lawatan 4 hari Tunku Mariam ke Sabah. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS komited meningkatkan mutu perkhidmatan dengan membangunkan aplikasi pendigitalan di setiap bahagian. Ia bagi memberi perkhidmatan terbaik sekaligus memudahkan urusan umat Islam. Pengarah JAHINS Datuk Jumain Abdul Ghani berkata sistem pendigitalan yang digunakan akan memudahkan kerja-kerja dokumentasi, menyimpan maklumat dan informasi JAHINS sekaligus mengelak disalahguna pihak tidak bertanggungjawab. Perancangan kita pada tahun 2025 ini kita senaraikan sebanyak ada lebih kurang 11-14 inisiatif juga pada tahun ini. Antaranya kita ingin wujudkan Pro JAHINS. Selama ini permohonan pembaikan pembinaan masjid di seluruh Sabah ini termasuk sekolah dan prasarana lain semua melalui manual, surat, kertas dan sebagainya. Tapi bila wujud kita punya Pro JAHINS ini dalam talian ataupun dalam bentuk digital ini, kita akan memudahkan urusan. Dato' Jumain menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Amanah JAHINS bagi tahun 2025 di Dewan Saada Wisma Muiz. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan pihaknya komited mengurangkan aduan diterima pada masa akan datang. Ini termasuklah menyediakan prasarana lebih baik serta kemahiran kepada kaki tangannya bagi memastikan mutu perkhidmatan berada pada tahap tertinggi. Hospital Daerah Keningau mengambil inisiatif menganjurkan Bengkel Pemulihan Kecederaan Saraf Tunjang SCI bagi memberi tunjuk ajar kepada pesakit kawasan pedalaman untuk merawat kecederaan dialami. Inisiatif ini sekaligus menjimatkan kos mereka untuk mendapatkan rawatan di ibu negeri. Pesakit yang mengalami kecederaan saraf tunjang di kawasan pedalaman tidak lagi dirujuk ke Hospital Queen kerana kita boleh memberikan rawatan yang terbaik kepada mereka di sini. Dan ini sekaligus dapat membantu pesakit dari segi mengurangkan kos perbelanjaan mereka ke Hospital Queen Elizabeth. Dr. Ukim menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan bengkel tersebut yang dikendalikan tenaga pengajar pakar dari Pusat Perubatan Universiti Melaya. Sementara itu, Pengarah Pusat Perubatan Universiti Melaya, Profesor Dr. Nazira Hasnan, menzahirkan rasa bangga dengan perkembangan perkhidmatan SCI di Sabah yang semakin bertambah baik. Sudah tentunya kami sangat berbangga untuk datang sini untuk lihat perkembangan perubatan pemulihan di negeri Sabah dan kami sangat berbangga di Sabah ini perubatan pemulihan telah berkembang dengan besar dan bukan sahaja berada di KK di Queen E Hospital, bahkan telah berkembang ke Sandakan dan juga terkini di Keningau. Dengan ada perubatan rehabilitasi, kita akan mencuba sedaya upaya untuk membantu mereka berdikari supaya boleh berdikari di rumah dan juga kembali ke masyarakat. Bengkel pemulihan kecederaan saraf tunjang ini turut disertai pegawai perubatan dari Semenanjung, Brunei Darussalam dan Indonesia. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.